Hari ini saudara kita nak mengulas tentang keputusan Jawatankuasa PAS Pusat yang telah membuat keputusan supaya jawatan Presiden dan jawatan timbalan Presiden PAS tidak dipertandingkan. Tiba-tiba hari ini semua walaun tuan-tuan menutup mulut, membisukan diri mereka. Sedangkan sebelum ini bila mana Perhimpunan Agung UMNO dan Perhimpunan Agung HAS memutuskan supaya jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak dipertandingkan, bukan main lagi. Mereka mengatakan UMNO tidak demokratik dan sebagainya. Padahal saudara, kita nak memutuskan sama ada pertandingan jawatan Presiden ataupun tidak ini, kita bawa ke Perhimpunan Agung UMNO, undi angkat tangan, siap dengan standing ovation. Lebih 95% perwakilan yang hadir menyokong supaya jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Kerana kita tahu kalau diadakan pertandingan jawatan Presiden dan timbalan, bagaimana Perikatan Nasional merasuah pengundi-pengundi. Mereka akan gunakan duit hasil daripada rompakan jana wibawa dan hasil daripada duit judi yang mereka dapat, tuan-tuan, dengan meningkatkan jumlah judi cabutan khas daripada 8 cabutan kepada 22 cabutan. Duit yang sama akan digunakan untuk membeli jawatan Presiden UMNO. Itu sebab 140 ketua UMNO bahagian mencadangkan supaya jawatan Presiden dan timbalan tidak dipertandingkan, dan ianya dijadikan usul selaras dengan usul ucapan dasar Presiden, dimasukkan oleh perwakilan, dicadangkan oleh jurucakap daripada Negeri Sembilan, dan disambut cadangan tersebut oleh lebih daripada 95% para perwakilan yang hadir, dan akhirnya jawatan Presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Tetapi tuan-tuan, yang peliknya PAS buat keputusan ni hanya Jawatankuasa PAS Pusat. Tak ada pun walaupun nak bising, nak kata PAS tak demokratik dan sebagainya. Inilah dia realitinya PAS ni, saudara. Cakap tak suka bikin, bikin tak suka cakap. Dia cakap, tak bikin-bikin. Yang dia bikin, dia tak cakap. Okey. Malam ni saya yakin ramai yang tak sabar, tuan-tuan, nak mengulas banyak isu-isu. Macam geng-geng PAS ni tak habis lagi lah dengan cerita budak pasti dia. Saya kesian tengok PAS ni, makin hari makin koyak, makin hari makin rabak. Jadi malam ni kalau ada sesiapa nak bertanya soalan, bolehlah ajukan soalan anda di talian 0194819495, atau tuan-tuan boleh juga request untuk live bersama saya. Sudah ada pun yang nak live ni, nama dia Khairi. Ni Khairi Jamaluddin ke ni? Saya nak tanya juga, Khairi Jamaluddin, tak ada ke nak komen apa-apa tentang muktamar PAS tidak akan ada pertandingan jawatan Presiden dan timbalan, sedangkan ianya bukan keputusan daripada para perwakilan PAS, tetapi keputusan Jawatankuasa PAS, macam keputusan MKT UMNO. Kalau MKT UMNO lah yang buat keputusan ni, tuan-tuan, dah habis dah. Dah riuh sekampung saudara. Tapi bila Jawatankuasa PAS ke pusat buat keputusan, tak ada orang pun nak bising. Silakan Khairi. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Ni Khairi Jamaluddin ke? Saya itulah nama pula hampir. Dato', saya nak tanya sikit je, Dato'. Ya. Baru sehari dua ni saya ada ternampaklah statement Raja Adnan Raja Anwar. Itu isu dia bila kita punya ringgit dah jatuh. Okey. Jadi saya tengok kau-kaunya Raja Adnan Raja Anwar kita ni hantam Rafizi. Tapi bagi saya takut itu nanti jadi modal bola tanggung lah untuk saya ke sana. Apa pandangan Datuk? Itu saja, Datuk. Terima kasih. Pandangan saya simple saja. Kita kena faham bahawa dalam parti kita UMNO ni masih ada orang yang tak boleh menerima kerjasama ni lah. Nasihat saya satu saja. Kita dulu mungkinlah kita ni ada kecil hati dengan Rafizi. Rafizi ialah bila kita perintah Rafizi bantah tu, bantah ni, kan? Sekarang ni Rafizi dah duduk dalam kerajaan. Rafizi pun dah jadi pemerintah.
So kita nak ambil peluang membantah ni. Okey. Nasihat saya satu saja. Parti ni kena ada disiplin. Parti ni kena ada disiplin. Kita tak suka macam mana pun, bila kita dah bergabung, kita dah berada di dalam satu barisan, kita kena ketepikan ke semua benda yang dulu kita tak suka pasal musuh kita dulu yang hari ni dah jadi kawan, kita kena letak tepi. Apa yang kita cakap terhadap pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, kita kena letak tepi. Dan kita juga harap pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, apa juga yang mereka kata tentang BN dulu, mereka juga kena lupakan, letak tepi. Dan kita sekarang ni cari titik persamaan. So kalau kita masih lagi buat kerja membelasah sesama sendiri ni, ini dah jadi macam menembak kaki sendiri lah. Itu je lah. Tapi saya tak nafikan lah, saya tak nafikan. Nak buat semua orang puas hati dengan setiap keputusan parti susah. Sama juga di dalam MKT UMNO, ada juga yang membuat kenyataan-kenyataan yang saya pun tak berapa senang. Kita tengah usaha untuk pastikan ahli kita boleh terima kerjasama ni, tetapi ada juga di antara kita yang bak kata orang tu membakar semangat untuk menentang sesama sendiri. Yang ini perlu dibetulkan lah nampak gayanya. Untuk menstabilkan ekonomi sekarang ni adalah agenda utama kita. Itu penting. Bukan mudah kita bagi peluang kepada Kerajaan Perpaduan bekerja. Kita kena bagi peluang kepada Kerajaan Perpaduan ni supaya mereka bekerja. Dan jangan kita pula yang jadi kerengga. Macam jadi kata kan, mereka banyak benda mereka tak boleh buat sebab ada banyak kerengga. Jangan pula kita pula yang jadi kerengga, yang menyebabkan akhirnya kerajaan kita, Kerajaan Perpaduan ni tak boleh buat kerja. Itulah permintaan saya. Okey Khairi, terima kasih. Zaim, silakan Zaim. Ya Zaim, Assalamualaikum. Zaim. Tak ada soalan studio. Okey, soalan studio. Silakan. Okey tu. Kita dengar hari ni punya berita mungkin muktamar PAS jawatan presiden dan timbalan presiden tidak akan bertandingkan. Adakah ini bermakna dalam PAS tu ada perpecahan ke atau ada duri dalam daging dalam PAS itu? Jawatan tidak dipertandingkan. Sorry, Ya Zaim, silakan. saya pergi kencing tadi. Okey Zaim, silakan tanya. Silakan Zaim. Ni tadi pergi kencing ni pergi mana pula? Soalan studio. Okey, soalan studio Adakah dengan jawatan presiden dan timbalan presiden bakal tidak dipertandingkan ni bermakna PAS ni dalam goyang? Dalaman ni saya tak nampak kalau jawatan presiden dan timbalan tu tidak dipertandingkan menggambarkan mereka goyang. Tidak. Biasanya orang yang boleh membuat sehingga jawatan presiden dan jawatan timbalan presiden tidak dipertandingkan, maknanya parti itu stabil. Parti itu stabil. Ini realiti yang kita kena terima lah. Maknanya bila jawatan presiden dan timbalan presiden PAS tidak dipertandingkan, maknanya di dalam PAS itu ahli jawatan kuasa PAS pusat itu mereka ni meletakkan walak kesetiaan kepada Haji Adi, dan dalam arti kata lain mereka menolak legasi Tuan Guru Ni Aziz. Itulah. So dalam arti kata lain, kalau ada orang yang taat setia dia kepada PAS di zaman Tuan Guru Ni Aziz, maka kita boleh katalah era Tuan Guru Ni Aziz di dalam PAS ni sudah berkubur lah. Maknanya peluang nak melihat PAS ni kembali di atas landasan Islam yang betul. PAS ini memperjuangkan dakwah Islamiah, memperjuangkan agenda memartabatkan agama Islam,
Ini semua dah berakhir lah. Tak ada lah. Maknanya dah tinggal set-set makan gaji buta, dah tinggal set-set yang mengutamakan royalti minyak, dah tinggal set-set yang bak kata orang tu yang dulu nakkan RUU 355, hari ni nakkan REE Fonusi. Hari ni sudah tidak ada lagi orang yang lantang bersuara tentang tata kelola, orang yang menentang tentang segala guna kuasa dan sebagainya, kan. Hari ini sudah sudah penuh dengan orang yang bermasalah di dalam PAS, orang yang terlibat dengan kecurian rare earth, orang yang terlibat dengan penjualan tanah secara berleluasa, orang yang tak tahu mengurus takbir negeri sehingga kan gaji kakitangan awam negeri Kelantan pun nak kena pinjam dengan pusat untuk bayar. Tapi mereka ada peluang dapat duit daripada pusat, mereka utamakan beli Mercedes Benz dulu. So inilah realiti dia. Maknanya kita cadangkan orang-orang daripada PAS ini, tinggalkanlah PAS ni, jangan bazir masa dengan PAS. PAS hari ni dah rosak, dah punah. Apatah lagi mahkamah semalam memutuskan dengan jelas bahawa PAS 2 kali dah terbukti terlibat dengan merasuah pengundi secara besar-besaran. Di mana letaknya bersih, di mana letaknya stabil. Yang pasti mereka sapu bersih, dan dari segi kewangan memang mereka stabil, mereka ada duit banyak. Okey tu. Puad Zakarsi ada cakap dalam kenyataan dia mempelawak PAS tinggalkan Perikatan Nasional dan bentuk kerjasama bersama Kerajaan Perpaduan demi orang Melayu. Saya rasa benda tu mungkin tak boleh berlaku selagi Perikatan Nasional duit banyak. Sebab nampak pak-pak lebay ni kebanyakan ni otak dia fikir duit. So kalau misalnya Perikatan Nasional punya duit ni dah habis, dah tak ada duit lagi, kemungkinan besar mereka akan mengubah pendirian mereka. Tak mustahil. Maknanya berpaksikan duit. Berpaksikan duit, berpaksikan macam-macam. Maknanya okey. PAS pun sudah lari daripada perjuangan agama tu. Dah lama lagi dah. Kita dah lama cakap lah. Okey tu. Okey. Tun Mahathir dalam kenyataan beliau hari ini disuruh rombak semua kabinet kerana semua tak boleh pakai. Ya, betul lah. Yang boleh pakai anak dia, yang boleh pakai dululah kroni-kroni dia, Ananda Krishnan, Ting Peking, Tan Sri Arumuga yang jaga kuda-kuda dia kat Argentina. Siapa lagi? Vincent Tan. Yang ni je yang boleh pakai. Orang lain bagi Mahathir ni memang tak boleh pakai, sebab orang tu tak mendatangkan faedah kepada dia. Orang yang boleh bagi anak-anak dia menjadi billionaire, orang ni boleh pakai. Orang yang boleh mengayakan dia, yang ni boleh pakai. Inilah realiti dia, tuan-tuan. Inilah realiti Mahathir. Boleh pakai dengan tak boleh pakai, mengikut kacamata Mahathir tak sama dengan boleh pakai dan tak boleh pakai mengikut kacamata rakyat biasa. Tak sama. Okey, silakan soalan lain. Okey tu. Ada veteran UMNO ni tu kan. Dia nampak Terengganu ni kalah besar ketika PRU dan PRN kan. Dan dia cakap untuk rombak semula kepimpinan tertinggi UMNO Terengganu tu. Komen sikit tu. Nak bagi cadangan boleh bagi cadangan kan, tetapi akhirnya ianya terpulang kepada kepimpinan UMNO di peringkat negeri, kepimpinan UMNO di peringkat pusat kan. So kita sebagai ahli, kita dengar pandangan kita di peringkat negeri. Kalau negeri itu pihak pusat merasakan perlu dirombak, maka biarlah kepimpinan di peringkat pusat dirombak. Kalau kita sebagai ahli nak merombak kepimpinan di peringkat negeri, maka bertandinglah sebagai kepimpinan di peringkat pusat. Apa tu kau buatlah, suka hati. Tapi kita sebagai pemimpin di peringkat pusat, kita bila buat keputusan,
kita punya maklumat ini secara terperinci daripada bawah sampai ke atas. Kan? Orang bawah ni dia mungkin dapat maklumat sikit je. Jadi berdasarkan maklumat yang dia ada, dia merasakan bahawa perlu ditukar kepimpinan. Tetapi orang yang berada di atas, dia punya maklumat lebih besar. Dan maklumat yang dia ada sudah pasti lebih banyak daripada maklumat yang orang bawah terima. So dia mungkin akan mengambil kira tentang faktor kestabilan, sama ada kepimpinan baru yang dia nak tukar. Betul, kita perlukan muka baru. Tetapi adakah dengan menukar muka baru, orang baru ni boleh kawal ketua-ketua UMNO bahagian contohnya di seluruh negeri tengah ni? Adakah kepimpinan baru itu kerjasama dia dengan rakan-rakan di dalam kerajaan perpaduan seperti Amanah, PKR, DAP, boleh tak ngam, boleh tak kerjasama? Itu pun perlu diambil kira. Nah, ketiganya, kepimpinan baru dalam keadaan hari ini negeri Terengganu ni bukan sebuah negeri yang kita perintah. Maknanya kita nak letak ketua tu mestilah financially, he must be very strong financially, kan? Nah, kalau dia tak cukup kuat, nak buat program pun tak boleh, last kali mati Terengganu ni. So benda tu pun kena diambil kira juga, kan? Ada banyak faktor-faktor lain yang pemimpin di peringkat pusat kena fikir. Dia tak boleh ikut apa yang akar umbi nak, segala-galanya kena ikut akar umbi, tak boleh. Sebab maklumat yang akar umbi dapat, sehingga mereka membuat sesuatu cadangan, membuat sesuatu keputusan, tak sama dengan maklumat yang ada di tangan kepimpinan di peringkat nasional. Maklumat dia lagi banyak dan dia kena ambil kira banyak aspek. Kemudian nak letak juga kepimpinan yang kita nak letak tu boleh tak memberikan saingan kepada Dr. Samsuri sebagai kepimpinan negeri? Boleh tak? Sama juga kalau nak meletakkan calon di contohnya Kemaman, akan ada satu pilihan raya. Boleh tak kita letak orang yang sama bertanding dalam pilihan raya yang lepas? Ataupun boleh tak kita letak orang baru? Benda ni semua pemimpin ke atas bila nak buat keputusan, dia akan dapat maklumat daripada contohnya special branch. Kita dapat maklumat daripada bahagian naziran UMNO. Kita dapat maklumat daripada research center UMNO. Kita dapat maklumat daripada kawan-kawan Pakatan Harapan. Kita dapat maklumat daripada contohnya daripada Kemas, daripada JECOM, daripada banyak agensi. Last kali baru kita buat keputusan siapa kita letakkan sebagai calon. Ini ramai orang kena tahu. Kemudian dah ada senarai 1, 2, 3, 4. Dia orang ni dihantar untuk vetting. Kena cek dulu latar belakang ni, bankruptcy ke tidak, kena cek dengan insolvency. Kemudian kena pastikan dia orang ni dari segi rekod kewangan dia bagus ke tidak. Kalau kita lantik orang yang dah nak bankrupt lepas ni, pilihan raya baik semula. Kan? Kalau kita lantik orang yang banyak hutang lepas ni, pening. Kita kena bayar pula hutang dia. Ni kena faham ni. Ataupun kalau kita lantik orang yang ada masalah kewangan, maknanya dari segi pengurusan kewangan diri sendiri pun dia tak betul. Macam mana dia nak jaga negara dia? Macam mana nak jaga negeri? So akhirnya apa akan berlaku? Kalau dia diangkat jadi pemimpin, katalah dia menang, satu-satunya wakil rakyat kita, ahli parlimen kita dari Negeri Terengganu, katalah dapat menteri, dia akan jadi menteri yang korup. Ada potensi untuk jadi menteri yang korup. Itu yang kita tak nak. So banyak aspek kepimpinan akan fikir, akan pilih, dia akan buat pertimbangan, pelbagai pertimbangan, barulah dia buat keputusan. Kena tengok juga rekod jenayah ada ke tak ada, rekod lembaga hasil dalam negeri macam mana, rekod dengan SPRM macam mana. Semua benda tu dia ambil kira. Okey? Tok, berkenaan dengan Akmal Saleh punya, Dr. Akmal Saleh punya video yang dia marah penghilang tu kan tuan, ada ahli MCA yang membintas Exco Melaka itu. Mungkin tu ada komen. Saya bersetuju dengan pandangan Exco MCA tu.
macam saya sebut semalam, tak semua tempat boleh guna cara Helmi Duyung. Kena gunakan kebijaksanaan. Jangan semua orang nak tiru cara Helmi Duyung. Helmi Duyung ni dia bersih yang special. Kalau dia pergi semua orang dia marah, itu style dia. Tapi kalau semua orang kita nak marah semua orang, payah. Payah. Bukan semua orang boleh terima wakil rakyat berpendirian begitu. Kadang-kadang nampak pula watak kita macam Samseng pun tak okey juga. Itu pun juga menjejaskan. Kita tak nafikan, ada orang suka. Ada orang suka. Kita ada ketua pemuda yang mempunyai watak begini, tegas, berani, tegas dan sebagainya. Tetapi bagi saya, dia kena ambil kira banyak aspek. Dia kena ambil kira banyak aspek. Kena ambil kira juga keadaan orang macam mana, kena ambil kira juga keadaan peniaga macam mana, kesulitan-kesulitan. Kita tak boleh cakap I don't care. Itu semua kita kena apa buat kata orang tu, kita kena membuat penilaian berdasarkan keadaan. Berdasarkan keadaan. Tapi saya setuju dengan apa yang dia buat. Dia cuba nak pastikan setiap Jeporon ada menjual beras super tempatan. Itu sangat bagus. Benda-benda yang bagus macam ni kita sokong. Okey? Ada yang nak naik? Ada soal. Red Blue Army. Ki. Okey, silakan. Red Blue Army. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, saya nak ucap tahniah pada PAS lah Datuk sebab dia jadi lebih komunis daripada yang dia cakap UMNO komunis lah. UMNO tak demokrasi. Saya rasa PAS lagi komunis lah, lagi tak demokrasi lah. Sebab dia belum bersidang pun dia dah putuskan presiden tak boleh bertanding. Ya, betul. Ya. Dan saya satu lagi saya nak ucap ni pada penyokong PAS lah. Ya. Memang penyokong PAS ni memang bodoh abadi lah saya. Sebab Jangan, nanti orang marah kau. bukan Datuk tak apa, biar dia marah. Sebab itu dia kata, dia kata kat UMNO. Kita kata kat dia jangan masuk campur macam kau orang. Sekarang ni, kita cakap parti dia pun dia marah kita pula. Betul ya. Itu dia marah kat kita. Ya, betul. Jadi Itulah sifat PAS. PAS ni dia double standard. itu saya kata penyokong dia tu memang bodoh, dia tu memang abadi. Memang kita tak boleh nak repair lah. Nanti awak kena marah macam saya kena marah. Saya cakap yang 4.2 juta yang nyokong PAS dengan ni kan. Sampai sekarang ni orang marah ni. Tak apa Datuk, sebab dia orang ni memang tak boleh Datuk. Kalau kita cakap elok pun dia marah. Kita cakap tak elok tu. Memang dia orang ni, memang dia kata, kita kata generasi baru dah. Janganlah sokong PAS. Jangan jadi bodoh. Ya. Sebab bila kita, sebab sekarang dia boleh tengok dah. Ya. Bila UMNO tak mau presiden, sebelah presiden tak boleh bertanding, dia maki UMNO, dia cakap UMNO dia tak demokrasi lah, apalah. Betul. Komunis lah, apalah. Padahal dia orang pun dah berapa kali lah tak ada pertandingan presiden dengan timbalan ni. Betul Datuk. Lepas tu sekarang ni dah depan mata dia orang belum bersidang lagi dah tak boleh bertanding dah presiden timbalan presiden. Jadi apa lagi orang muda yang tak nampak yang PAS buat ni? Tak. Semua untuk kuasa, gila harta. Janji Islam. Janji Islam bersifat. Janji Islam bersifat. Bukan bersih yang diajar oleh Nabi Muhammad. Ya, betul. Jadi orang muda tolonglah celak mata tengok. InsyaAllah. Ni apa yang sebenarnya. InsyaAllah. Memang PAS ni tak berguna lah. Ya. Parti di Malaysia ni PAS ni memang tak guna. Marah molek. Okey. Terima kasih. Jangan marah lama-lama. Nanti cepat tua. Tak apa, Datuk. Dia mudah-mudahan dah jadi bodoh. Okey. Assalamualaikum. Salam. Okey, Ki. Silakan, Ki. Ya, Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Tok, saya. Ya. Tok, Ha. saya ni macam mana ya? Saya politik ke tak tahu mana kan. Okey. Tapi, saya sebagai rakyat, saya tengok scroll TikTok ni kan. Saya tertengok ada RON 95 nak naik. Lepas tu, hospital RM1 nak dinaikkan. Itu tak betul tu. Itulah. Tak betul tu. Menteri Kesihatan dah buat kenyataan tak betul.
Lepas tu Dia pun terkejut. dengan zakat kita nak dibagi kepada non muslim. Saya tak berapa mahir bidang-bidang macam gini. Saya tengok scroll TikTok kan, tak tahu siapa yang buat jadi nak bertanya. Lepas tu lagi satu, macam sekarang tadi saya pergi kedai makan. Saya pergi kedai makan, saya beli air kopi OIS. Kopi OIS tu saya beli dengan harga RM3.50. Okey. RM3.50 tu bagi saya, kalau kopi OIS tu air dengan gula je, rasa dengan kopi tu rasa mahal tu. Tak ada ketuk macam tindakan apa-apa nak dibuat kedai makan ni, biarkan kawalan harga tu betul-betul kita tu fit dengan apa, dengan harga barang naik tu kan, fit dengan harga kedai makan. Dia macam inilah, Malaysia ni mengamalkan free market free market. Kalau you rasa RM3.50 tu mahal kan, you kena cari kedai lain yang lebih murah. Sebab ada orang dia bayar kopi O tu lebih RM10, tapi dia pergi kat kafe yang mewah, dia pergi kat dekat lobi hotel, dia pergi kat Starbucks sampai RM27 pun ada kalau kat Starbucks kopi tu kan. So dia bergantung kepada kita sebenarnya, kita sebagai pengguna kan. Kalau kita rasa mahal kan, kita kena pergi kedai lain. Ataupun contohnya dia barang-barang tertentu ni dia ada harga dia lah kan. Tiba-tiba kita tengok harga tu dinaikkan dengan mendadak. Dia mengamalkan apa yang dipanggil sebagai mencatut pencatutan. Kita ada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Kalau dia menaikkan harga barang tu melampau sangat itu boleh, tapi kena buat comparison daripada harga sebelumnya. Kalau harga dia sebelum ni hanya RM1.50, tiba-tiba naik RM3.50, itu boleh buat report untuk dakwa di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Okey tu, satu lagi tu. Dia macam gitu. Macam saya cakap, harga barang tu dah mahal. Kita pergi kedai biasa pun harga macam gitulah, kopi OIS tak apa lah. Lepas tu kami ni, macam saya ni kerja kilang macam tu Saya kerja kilang bersaing dengan warga asing. Okey. Saya gaji sekian, kadang kata saya gaji RM2,500. Contoh siapa OT semua RM2,500. Warga asing gaji RM2,500. Saya tak boleh nak challenge tu gaya hidup dengan warga asing itu. Sebab dia, warga asing, dia ada RM1,000 dia untuk dia makan. Saya pun ada RM1,000 untuk saya makan. Lain-lain tu mungkin saya hantar kampung, saya isi minyak, saya apa. Macam warga asing ni, dia hantar kampung dia dah triple tu. Dia hantar kampung dia dekat kampung sana, contoh lah, dia hantar pergi kampung sana, dah berapa kali ganda, dah hantar duit dia makan sini lain lagi. Macam mana kami tu nak seimbang kita orang punya milen hidup tu dengan warga asing yang kerja bersaing sama dengan kita ni. Untuk faham tak apa saya cakap? Saya faham lah kan. Memang kalau kita buat comparison kita punya keperluan dengan warga asing, memanglah kita tak boleh lawan kan. Sebab apa, kita ada rumah tangga kita kat sini, anak bini kita makan, kita kerja di sini, kos anak bini kita makan pun kita kena tanggung kan. Kita ada rumah, kita ada kenderaan. Dia orang ni semua kebanyakan duit dia orang hantar pergi ke kampung halaman mereka kan. Hantar pergi ke kampung halaman pun kalau dia pakai Western Union okey lagi, boleh trace duit ni. Tapi ada juga di antara mereka ni, mereka hantar kebanyakannya tidak melalui legal means. Maknanya mereka hantar menggunakan kaedah-kaedah yang akhirnya negara tak dapat nak cukai apa-apa pun. Ini benda yang sebenarnya realiti lah, realiti. Dan contohnya macam mereka punya makan, mereka catu makanan mereka tak makan macam kita. Kita kadang-kadang birthday anak ke, anak belajar bagus ke, kita nak kena belanja makan besar lagi. So memanglah kalau gaji kita sama macam pekerja asing, belanja kita lebih, sebenarnya memang perit lah hidup kita berbanding dengan hidup pekerja asing. Betul tu. Diorang lagi, bos diorang support ada hostel, kita duduk rumah sendiri tu tak ada tu gaya. Kalau korang nak duduk rumah hostel, kalau katalah bos korang bagi hostel sama macam pekerja asing, korang pula tak nak duduk.
Betul tak? Ya, Tapi sebenarnya kan, pekerja kita ni pun kadang-kadang lemak juga. Ambil contoh lah contohnya kan. Kalau kita suruh dia orang pergi kutip buah ke kan, belum tentu dia orang ni sampai ke tengah hari boleh kutip buah. Kadang-kadang dia orang pancit sekat jalan. Tapi itu sebab ada majikan-majikan dia lebih prefer ambil orang daripada Bangladesh, Indonesia, sebab dia orang ni tak kisah kan. Dia orang betul-betul kerja sebab dia orang merantau, dia menyambung nyawa. Ada yang naik tongkang nak datang ke Malaysia. Bila dia dapat kerja tu, dia hargai kerja mereka yang ada. So dia orang kerja sungguh-sungguh. Kadang sebab dia sebab macam saya cakap dia sebab dia hantar kat kampung, dia jadi triple tau. Jadi dia kerja-kerja macam tu dia sanggup. Macam kita lah budak-budak kita pergi Australia, kutip buah berapa banyak untuk kita betul. Bayar berbaloi tu. Sama juga orang kita pun ada yang jadi rajin bila mereka kerja kat luar. Sebab mereka pergi kerja kat luar tu betul-betul nak cari duit, nak kumpul duit, nak hantar balik kat kampung untuk sara anak bini, sara keluarga. Samalah attitude dengan pekerja-pekerja asing yang datang ke Malaysia kan. Tapi saya yakin Menteri Ekonomi kita sekarang ni dia ada inisiatif gaji progresif 2024 kan. Ini salah satu langkah yang kerajaan buat untuk Gaji rakyat naikkan gaji rakyat tu. Alhamdulillah tu, benda tu ada tu. Ini usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Tapi yang penting sekali rakyat kena support lah usaha-usaha ni kan. Boleh tu. Okey. Tolong tu tekankan tu satu itu saya cakap tu. Diorang kan kalau diorang memang kerja kat sini orang rajin, tapi hantar kat kampung diorang berapa kali-kali diorang dapat. Kita kat sini memang bukan tak boleh buat macam diorang. Cuma kita pergi bayar rasa tak perlu kita banyak benda tu nak tangguh tak sama macam diorang. Ya, tu betul. je. Okey Ki. Terima kasih Ki. Okey sama. Salihuddin Sulaiman, silakan. Mana tadi? Hilang. Okey, soalan studio. Okey, kejap. Encik Hafiz, ada sebarang soalan? Okey tu. Encik Syukur, ada soalan? NGO bersih. Bersih. Menyifatkan peruntukan kerajaan kepada 3 sekolah di Pelangai adalah salah guna kuasa. Ya. Bila time tidak menyebelahi belada orang, semua salah guna kuasa saya pun tak tahulah, mungkin Amiga ni dah ke sebelah Mahathir katnya. Semua yang Mahathir buat semua dulu semua tak ada pula dia komplain. Bila Mahathir lantik Latifah Koya semua dia senyap kan. Bila Mahathir lantik Tommy Thomas tak ada pun dia bersuara kan. Bila time dulu Muhyiddin buat, Mahathir buat, senyap je, satu apa pun tak buat kan. Time kita semua tak boleh. Inilah realiti dia. Mereka hanya bersuara bila perkara tu tak menguntungkan dia. Double standard. Double standard lah. Memang ni terang-terang double standard. Bagi saya tak payah bazir masa lah dengan bersih yang tak pernah bersih pun kan. Okey. Khairi Jamaluddin dalam dia punya keluar sekejap kan, dia setuju yang pencen ahli parlimen dilupuskan, dan dia juga setuju jika pencen kaki tangan awam dilupuskan. Ini semua orang cakap pakai kepala lutut. Brainless human being. Ini lah. Pertama sekali saya nak beritahu, dia ni kalau bagi idea, semua idea-idea yang kelaut. Contohnya dia bagi idea pemuda UMNO patutnya diturunkan daripada 40 tahun turun kepada 35 tahun. Ni idea Khairi Jamaluddin. Tapi bila masa dia buat idea bodoh ni, bila dia dah berusia 41 tahun, baru dia buat idea tersebut. Kenapa ketika engkau berusia 30 tahun, engkau dah ada dalam pergerakan pemuda, engkau jadi exco pemuda, ketika tu kau tak buat? Ini lah. Sama juga. Idea bodoh Khairi Jamaluddin ini sama juga dengan idea bodoh Mahathir Mohamad. Mahathir keluar kenyataan apa? Dia kata Perdana Menteri ni kita perlu limitkan hanya 2 penggal. Kepala otak dia. Masa kau 22 tahun duduk dalam kerajaan, kenapa kau tak buat?
Bila kau umur dah 93 tahun, dalam tempoh 22 bulan orang bagi kau peluang kedua jadi Perdana Menteri. Ketika itu kau dah tahu kau punya nyawa pun tak boleh sampai 2 penggal. Masa tu kau baru nak buat limitation, 2 penggal maksimum 10 tahun. So this kind of rubbish kita letak bawah kapet. Idea-idea bodoh macam ni kita letak bawah kapet. Cuba pakai otak. Orang nak dapat jadi wakil rakyat, kau ingat senang ke? Ada setengah tu daripada ada gigi sampai tak ada gigi baru dapat jadi wakil rakyat. Jangan ingat senang tau nak jadi wakil rakyat ni. It's not easy. Berapa orang lama, tunggu lama baru dapat jadi wakil rakyat. Khairi Jamaluddin lain. Bapak mentua dia Perdana Menteri. Itu sebab dalam usia muda dia boleh dapat jawatan wakil rakyat. Aku umur 15 dah masuk pemuda UMNO. Dah pakai baju putih seluar hitam, pakai beret merah. Umur 22 aku dah berkecimpung dalam politik peringkat federal. Sampai sekarang tak merasa jadi wakil rakyat. Umur dah 50. So you just imagine, orang yang nak jadi wakil rakyat ni, dia berkhidmat untuk rakyat sekian lama. Memanglah dia tak ada dalam tu. Bila umur dah 50, 55 baru dapat jadi wakil rakyat. Lepas tu dah lah gaji kat Malaysia ni, gaji wakil rakyat kat Malaysia ni paling antara yang paling hampir tau. Janganlah bingai sangat nak petikai gaji kita yang kecil ni. Sedar tak? Gaji wakil rakyat kita yang kecil ni puncanya berlakunya rasuah, salah guna kuasa. Sebab apa? Sebab bila bil elektrik tak boleh bayar, rakyat pergi cari wakil rakyat. Bila anak nak pergi sekolah, anak nak pergi universiti, cari wakil rakyat. Bila kereta nak kena cari wakil rakyat. Semua masalah, semua wakil rakyat kena selesaikan. Wakil rakyat biasa they will spend around 20 to 30,000 per month. Sedangkan gaji yang dia dapat sebagai wakil rakyat tak sampai macam tu. Kalau dulu lagi lah wakil rakyat 3,500 je. Cakap ni cubalah pakai otak sikit. Jangan bodoh sangat. Tengok Singapura. Apa Singapura buat? Macam mana Singapura, dia punya kadar rasuah dia tak macam kat kita. Sebab wakil rakyat dia gaji besar. Wakil rakyat dia gaji besar. So ada benda kita boleh ikut lah cakap Khairi Jamaluddin ni, bingai ni. But there are certain things, idea-idea ni ke laut. Idea-idea dia tak mencerminkan dia ni belajar kat Oxford. Cuba imagine kalau wakil rakyat kita ni tak ada pencen. Apa dia akan buat? Buat benda tak elok. 5 tahun dia jadi wakil rakyat, dia akan ambil kesempatan. Dan bukan setakat ambil kesempatan, dia akan ambil apa yang sempat. So how can you get a clean government? Kita tak payah cerita panjang lah. Kita tengok KJ sendiri. Bila dia ada peluang jadi Menteri Kesihatan, apa dia buat? Tanya diri sendiri. Apa dia buat? Definitely people like him, he don't care about pension. He don't care about pension. But if someone is clean, seorang yang bersih, tak makan rasuah, tak salah guna kuasa, tak paksa orang ambil vaksin, vaksin dah berlebihan, pergi order lagi vaksin, this kind of people, they need this pension. Kalau tak ada pension ni, kau tengok berapa orang kita punya wakil rakyat. Tak payah cerita banyak lah. Kita tengok veteran-veteran angkatan tentera yang kodong kaki apa semua sekali, yang tak ada pencen. Apa jadi dengan dia? Ini wakil rakyat ni penggubal dasar negara tau.
Janganlah kerana nak populis macam Syed Saddiq Sigaraga. Ni otak Syed Saddiq dengan otak KJ ni lebih kurang sama. Jadi hero. Kan? Dia nak cakap benda yang rakyat sedap dengar. Tapi rakyat pun banyak tak berfikir. Tak pakai otak. Kan? Semua idea-idea ni dia nampak bernas. Tapi dia tak fikir kesan jangka panjang. Kalau you nafikan hak wakil rakyat untuk dapat pencen, maka peluang yang dia ada 5 tahun jadi wakil rakyat tu, peluang itu akan memusnahkan negara. Lagi banyak duit negara akan hilang bila kita melahirkan lebih banyak manusia macam Syed Saddiq dengan Khairi Jamaluddin. Dua-dua ni perangai pun sama. Tempat lepak dekat sport center yang dekat Puchong tu pun sama juga. Sebelum siapa tu, Adun Dengkil kena tangkap kat situ, kan? Sebelum tu siapa duduk situ? Cuba tanya dengan kawan kita ni. Dia bukan tak tahu, dia not stupid. Pencen wakil rakyat pun tak banyak tu kan. Bukan Tak ada berapa sen sangat. Separuh gaji. Logik lah sikit. Penjawat awam kena faham, penjawat awam dia ada dua. Satu, dia ada pencen, atau dia ada pilihan. Dia boleh ambil sistem KWSP, EPF. Bila duit dia masuk kepada skim pencen, maka kerajaan tak bayar untuk KWSP. Potongan KWSP tak berlaku di situ. Pergi ke skim pencen. Mana kau boleh tiba-tiba hapuskan pencen sedangkan duit sama-sama. Ada yang pilih letak duit dekat KWSP, KWSP lah dia. Ada yang pilih sistem pencen. You should leave the option open. Biar kaki tangan awam buat keputusan. Nak pencen? Okey, ambil sistem pencen. Kalau nak KWSP, ambil sistem KWSP. Kerajaan tetap kena carum juga bagi pihak pekerja-pekerja ni. Dan duit mereka kat dalam kuop tu dilaburkan juga. ada untung ni. Dapat dividen lagi. So apalah buat idea-idea. Belajar tinggi ni, tolonglah come up with good ideas for our nation. Janganlah bangang sangat. Minta maaf cakap lah. Bodoh. Dia biasa nak cakap. Aku pun cakap hari-hari juga. Tapi janganlah bagi idea bodoh sangat. Lebih-lebih lagi bila time kau ada kuasa, kau tak keluarkan idea tu. Bila umur kau bawah 35, tak ada kau keluar idea tu. Bila kau belum nak mati macam Mahathir, tak ada pula kau keluarkan idea tu. 22 tahun kau memerintah, 22 tahun. Berapa penggal kau jadi Perdana Menteri? Dekat 5 penggal tau. Tak ada pula kau dah limitkan Perdana Menteri boleh 2 penggal. So this kind of human being for me, dia ni bullshit lah. Sampah masyarakat. Maybe some idiots might think that they are Good. someone who is very intelligent. Minta maaf lah, intelligent dan longkang. Okay. Ada satu petikan saya suka baca benda ni. Dia cakap Dato' Lokman Adam ni macam jurucakap DAP. Tak kira lah kau nak cakap aku jurucakap DAP ke apa. Sekarang ni parti kita UMNO. Parti kita UMNO. Saya jurucakap UMNO. Pengarah komunikasi jurucakap UMNO lah. Betul? So kalau parti kita dah kerjasama dengan Amanah, kerjasama dengan PKR, kerjasama dengan DAP, maka kita ada social responsibility to protect each other. Kalau bukan saya mulakan dengan protect kawan-kawan kita daripada DAP, daripada PKR, daripada Amanah, do you think they will start first? No. Not necessarily. Betul tak? There must be someone yang kena mulakan dulu. So kita sebagai orang yang berpengalaman, kita lah mulakan dulu. Kita protect sahabat-sahabat kita, our brothers, macam kita protect diri kita sendiri. Jadi bila mereka nampak pemimpin kita kena serap, contohnya Datuk Zahid kena serap, kita tengok
Ryan pun protect Datuk Zahid. Nampak tak? Kan? Kalau kau tanya orang macam KJ, dia tak boleh fikir benda ni. Sebab dia duduk dalam parti kita pun, dia kata parti kita ni dah sesat. Parti kita ni dah sakit. I'm a reformist. I'm going to reform this party. You got to vote for me. Kan? Dia tak sedar. Yang dia cakap tu menyebabkan calon-calon BN lain hilang undi. Sebab KJ sendiri cakap parti kita ni dah sakit. Parti kita ni dah sesat. Last kali dia pun tak dapat undi. Padam muka. Kan? Kita jangan belagak kita ni bagus sangat sampai semua orang kita nafikan. Ada kalanya kan, kita punya kebijaksanaan dalam bidang pelajaran tak semestinya kita bijaksana dalam kehidupan. Ada kalanya kita memang pandai bab macam mana nak cari duit, lebih-lebih lagi duit haram. Tidak bermakna kita juga pandai dalam soal menjaga rakyat. Ada kalanya orang lain yang tak sekolah pun boleh baca kita ni buat duit hasil daripada keperitan rakyat. Sedangkan kita yang berpelajaran tinggi tidak rasa apa-apa. Kita tak rasa yang kita menekan rakyat suruh wajib ambil vaksin dan sebagainya. Ini kita kena faham. Ini kita kena faham. Itu sebab ada doktor lawan dengan penuri getah, ketua cawangan, kalah doktor ni. Itu realiti politik. Okey. Okay, Tok. Ni soalan daripada ni. Dia orang tanya bila Tok nak datang pelanggan ceramah? Perangai ada cara dia tersendiri. Perangai ada cara dia tersendiri. Mungkin watak saya ni kasar sangat kot. Maka ada restriction tertentu lah. Tapi tak apa, kita membantu daripada jauh. Nanti kalau ada pemimpin-pemimpin yang boleh berkempen di perangai, kita ikut dia orang lah. Turun sama-sama membantu kempen. Buat masa ni saya pergi secara media sosial lah. Sebab orang yang nak berucap secara bersemuka di pelangai ni tak semua orang. Ada juga nama-nama lain yang tak dibenarkan turun untuk berkempen di sana. Okey. Fahmi Fazil memperkenalkan siaran rancangan Biar Betul tu. Betul. Memang saya setuju sangat dengan tindakan YB Fahmi Fazil. Memang kita perlu mendedahkan. Kalau ikut saya lebih baik straightforward. PN fitnah apa hari ni? Itu patutnya tajuk dia kan. RTM. Tapi pasal je lah benda ni, program ni di apa ni? Di host oleh RTM dan digunakan apa ni? Platform media perdana. Sudah pastilah mereka ni berlapis sikit lah cakap. Apa tajuk dia tadi? Biar Betul. Biar betul. Maknanya dia akan menceritakan apa yang sebenarnya. Kalau nak ikutkan sebenarnya nak beritahu yang ini fitnah, yang ini betul. Yang ini fitnah, yang ini betul. Okey? Ada soalan ni? Ada soalan lain? Ada ni. Next soalan tu. Kapit mem. Kapit mem. Halo, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ada satu soalan saja. Okey. Malam ni. Tentang media Taiwan yang mengatakan sejumlah 868 bilion betul betul ke tu? Dan takkan akan diam je. Saya rasa saya dah jawab isu ni kan. Oh ya ke? Tak apalah, kita serahkan kepada pihak SPRM untuk menyiasat dakwaan ini, kerana bagi saya dakwaan ini bukan baru, dakwaan ini dah banyak kali cuma sehingga ke hari ini tidak ada keputusan yang dibuat oleh pihak SPRM sama ada boleh proceed pendakwaan ataupun tidak. Mungkin dari segi siasatan belum selesai. Belum selesai. Dan benda ni
Kalau misalnya media ni menceritakan benda yang tak betul, mungkin dah lama dah Tun Dr. Mahathir saman media di Taiwan ni. Tapi sehingga hari ni tak ada pun sebarang saman. Sama macam bila PMX cakap bahawa Perikatan Nasional mereka ni ambil duit judi. Datuk Seri Anwar sebut lagi, saya ulang, mereka ni ambil duit judi. Ada tak kita tengok Muhyiddin Yassin saman? Tak ada. Tak ada kan? Ada. Ada tengok PAS saman? Tak ada kan? Ada senyap. Sebab benda tu betul lah. Okey? Okey, terima kasih Dok. Alright, sama. Okay, Dok, ucapan Maulidi Rasul. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidi Rasul kepada semua umat Islam dalam negara ni. Dan saya harap sahabat-sahabat yang keudara pada hari ini tolong share live kita supaya kita dapat memberikan manfaat kepada seberapa ramai yang mungkin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.